Surat 4. Inilah dan yang seumpama dengan ini dari sifat-sifat hati menjadi sumber perbuatan keji dan tempat tumbuh perbuatan terlarang. Lawannya adalah budi pekerti yang terpuji, tempat memancar taat dan pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi sifat mahmudah ni, lawan dia sifat mazmumah. Sifat mazmumah, lawan dia sifat mahmudah. Sifat mahmudah ni maksud dia sifat-sifat yang dipuji pada syarak. Sifat mazmumah, sifat-sifat yang dikeji pada syarak. Dalam ilmu fiqh dia tak bicara benda ni. Yang ni yang Imam Ghazali antara sebab dia macam hentam ulama fiqh pada zaman dia. Di bawah tu nanti ada cerita. Sebab bila dibentangkan kepada ulama fiqh, apa benda zuhud ni, dia tak tahu nak cerita. Tapi kalau cerita pasal li'an, cerita pasal masalah-masalah fiqh, nikah, kahwin apa semua, oh banyak kitab dia bawa. Padahal benda tu kadang-kadang fardu kifayah. Bila ada ulama-ulama yang dah uruskan benda tu, orang lain tak payah ambil, tak payah terlibat pun tak apa. Tapi yang sifat-sifat mahmudah, mazmumah tadi, dia jatuh ke atas setiap orang. Dia fardu ain. Contoh sensitif tadi, kalau sifat mazmumah, kita kena faham apa tu sensitif. Sebab apa boleh jadi sensitif? Kalau satu orang tu sensitif, apa kesan ke atas diri dia? Macam mana cara nak ubat sensitif? Dia semua itu termasuk dalam fardu ain. Maka pandangan ulama fiqh mengenai fardu ain itu adalah bersandarkan kepada kepentingan dunia, sedang ini bersandarkan kepada kepentingan akhirat. Bila ditanyakan kepada seorang ahli fiqh tentang erti dari erti-erti ini, seumpamanya tentang ikhlas, contoh yang saya bawa tadi, zuhud tadi itulah. Zuhud ni apa dia Tok Guru? Dia tak boleh nak cerita apa tanda-tanda zuhud, macam mana cara nak mengubat kalau dah hilang zuhud, apa batas-batas had-had zuhud, dia tak boleh cerita. Tak ada kitab-kitab yang dia nak tunjuk. Tapi kalau cerita pasal nikah kahwin, woi, macam-macam kitab dia ada. Sebab dia tumpu pada fiqh saja, dia tak seimbang. Kan pengajian kita ni nak menyeimbangkan tiga tungku agama, iaitu tauhid, fiqh, tasawuf. Tapi pada zaman Imam Ghazali, ulama zaman tu dia tumpu tauhid, tumpu fiqh. Fiqh tu yang lebih. Sebab bila mereka tumpu fiqh, dia boleh keluar fatwa, dia boleh dapat jawatan. Tu orang tumpu pada fiqh. Imam Ghazali dia lawan benda tu. Bila ditanyakan kepada seorang ahli fiqh, okey yang tadi tetapi cuba tanyakan kepada orang fiqh ni pasal li'an, zihar, lumba, kuda, memanah, nescaya akan diletakkan di hadapan kamu berjilid-jilid buku dengan terperinci yang mendalam, yang menelan banyak waktu, padahal sedikit pun tidak diperlukan. Kalaupun ada yang diperlukan, nescaya tidaklah kosong negeri dari orang yang menyanggupinya. Semua orang nak jadi ulama fiqh. Sebab nak apa? Nak nama, nak perhatian sultan, khalifah, pemerintah, nakkan jawatan, nak uruskan harta baitul mal. Tu orang zaman tu nakkan fiqh. Padahal jawatan tu tak payah banyak. Dah ada khadi besar, khadi kecil-kecil cukuplah. Mereka ni yang dibebankan untuk mengeluarkan fatwa. Orang lain tak payahlah, tumpulah pada benda lain. Tapi mereka pada zaman Imam Ghazali ni tumpu, nak semua nakkan benda tu. Muka surat 5. Apabila didesak, maka ahli fiqh itu menjawab, saya habiskan waktu belajar ilmu fiqh ni bukan apa. Sebab yang ni ilmu agama dan dia fardu kifayah. Sebab tu duk belajar mendalam-mendalam. Belajar mendalam tu bagus, tapi dia belajar mendalam tentang fiqh sampai dia lupakan yang fardu ain. Terutamanya sifat mahmudah, mazmumah tadi. Yang tu fardu ain dia pun kena selesai dulu. Ni tak, dia tumpu hak bahagian yang fardu kifayah yang orang dah ada buat. Contoh yang kita bagi hari tu, kita ni berdiri di tepi sungai. Di seberang sungai sana ada serigala banyak. Sebelah 12 ekor serigala nak terkam, nak seberang sungai nak terkam kita ni. Tapi di tepi sungai tu dah ada dah kawan kita yang nak lawan serigala ni tadi. Kita duk sibuk. Macam mana serigala tu sakit dia lintas? Macam mana cara nak lawan dengan dia? Macam mana cara nak lari pada dia? Padahal serigala tu seberang sungai. Dalam masa yang sama, dekat depan kita ni ada harimau. Harimau ni dah nak terkam dah kita. Tapi kita duk sibuk pasal serigala di seberang sungai. Tu maksud dia tadi. Kita sibuk-sibuk dalam hal fardu kifayah, padahal dah ada orang dia. Yang fardu ain kita tertinggal. Tu maksud dia. Jadi rugilah. Kita sibuk-sibuk dalam fardu kifayah, yang fardu ain kita tertinggal, sangat-sangat rugi.
Berapa banyak negeri yang tidak berdoktor selain dari orang zimmi, iaitu orang kafir yang tak memusuhi Islam lah. Orang zimmi itu menurut hukum fiqh tidak dapat diterima menjadi saksi mengenai hal yang bersangkut dengan kedoktoran. Disebabkan orang cerdik pandai pada zaman Imam Ghazali ni semua nak kejar jawatan ahli fiqh, menyebabkan bidang kedoktoran ni kurang orang Islam. Rupanya sejak zaman dulu lagi, bila kata doktor ni, rata-rata orang bukan Islam. Doktor Muslim ni cukup susah nak cari. Zaman itu rata-rata orang Kristian lah. Bila kata doktor, orang Kristian. Doktor, orang Kristian. Macam sekarang pun sama lah kan. Bila disebut jawatan doktor ni, biasa kita tengok orang bukan Islam. Sama ada keturunan Cina, India, Bengali. Yang kata doktor Melayu Islam ni kurang. Jadi zaman Imam Ghazali ni, masalah dia semua nak belajar agama, semua nak jawatan. Jawatan yang berkait dengan fiqh. Sebab jawatan tu boleh dapat macam-macam. Jadi Imam Ghazali dia kesal benda ni. Kita tengok seluruh negeri kita, siapa dia doktor, orang bukan Islam. Orang Islam duk tumpu pada fiqh saja. Yang tu dia tak bersetuju. Bagi dia, orang Islam ni dia kena pecah-pecah. Pecah-pecah. Lagi pula, doktor bukan Islam ni, kita tak boleh guna kesaksian dia untuk guna dalam bidang kedoktoran. Contohlah, macam kes liwat dulu kan. Katalah yang cek tu doktor bukan Islam. Dia kata memang betul orang ini diliwat. Dia orang bukan Islam, tak terpakai dia punya tu. Walaupun dia bawa kajian macam mana pun, bila bersangkut dengan hukum kita, tak terpakai. Dia kena doktor Islam. Doktor Islam pula ada lah orang buat syarat-syarat. Ada orang kata kena 4 orang doktor yang adil, macam-macam lah. Jadi Imam Ghazali dia kesal. Dia kata di mana-mana pun doktor bukan Islam. Padahal kalau bersangkut dengan hukum, nanti nak pakai jadi bahan bukti, nak kena doktor Islam sah kan. Doktor tak Islam tak pakai. Ini kerugian kita.